Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastahdihi wa nasta'ulihi min syururi man yahdihillahu lalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas nikmat, atas kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama dapat tilawah Al-Quran, kita dapat tadarus Al-Quran. Sama ada kita sendiri yang dapat membacanya ataupun mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Al-Muqri' yang ditugaskan oleh Ahli Sunnah Research Group AARG Kuala Lumpur dan Selangor, ataupun kita mendengar yang mana disebutkan dalam hukum, disebutkan oleh para ulama, yang mana perkara ini dikira ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang membaca Al-Quran ini satu huruf dapat 10 pahala. Kalau 3 huruf dapat 30 pahala. Ya, Nabi SAW sebut alif lam mim, bukan 30 pahala. Bukan 10 pahala, tetapi alif 10 pahala, lam 10 pahala dan mim 10 pahala. Ini kita dapat pahala membaca Al-Quran. Apatah lagi bila kita membaca Al-Quran itu pada bulan Ramadan, pastinya ia mendapat ganjaran yang lebih besar dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagai satu peringatan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu bila kita sebut tentang bacaan Al-Quran ini, bukan sahaja bacaan Al-Quran, tetapi ia melibatkan Allahumma salli ala Muhammad, pendengaran, kita mendengar bacaan Al-Quran. Kita dengar orang baca Al-Quran, alhamdulillah, insya-Allah itu dikira juga kita mendapat ganjaran, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan apa? Berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Hadis tak silap saya riwayat Imam Ahmad, yang mana satu hari Nabi SAW jumpa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iaitu seorang sahabat Nabi SAW yang hebat dari segi sudut bacaannya, sedap bacaannya, dan Nabi SAW sangat suka bacaannya. Sehingga kan apabila disebutkan di sini, Nabi pernah berjumpa Abdullah ibnu Mas'ud dan dia meminta pada Nabi supaya Nabi SAW memohon kepada Abdullah ibnu Mas'ud supaya dapat memperdengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Jadi apabila Ibnu Mas'ud mendengar permintaan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Quran wa unzila 'alaika. Wahai Rasulullah, adakah patut aku membaca Al-Quran untuk engkau, tetapi sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Tuhan? Maksudnya Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, layak ke aku nak baca? Ya, aku ni ialah sendiri pun belajar daripada engkau, tapi adakah lebih baik Tuhan sendiri yang baca? Sebab apa? Al-Quran itu diturunkan. Maksudnya dia rasa rendah diri lah. Rasa rendah diri. Kenapa dia nak baca? Sebab Nabi lebih baik bacaannya, jauh lebih baik. Nabi yang menerima wahyu itu sendiri, dan Nabi SAW bagaimana memperelokkan bacaannya, hafazannya. Begitu juga Nabi memperelokkan tafsirnya, iaitu secara bertalaki ataupun belajar dengan Jibril alaihissalam. Jadi Ibnu Mas'ud rasa rendah diri, kata, ya Allah, tak layaknya wahai Rasulullah aku nak baca di hadapan Tuhan. Tuhan lebih layak untuk baca sendiri sebab lebih mahir. Ya, itulah wahyu yang Allah amanahkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi kata bukan itu masalahnya, tak kiralah siapa baca, asalkan bacaannya bagus. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa
sebenarnya sesungguhnya aku suka ianya ataupun mendengar bacaan Al-Quran tu daripada diriku, iaitu maksudnya selain daripada Nabi membaca sendiri, tapi Nabi SAW iaitu suka mendengar bacaan daripada orang lain. Jadi ulama kata berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa kita mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain yang baca, kita dengar betul-betul, bukan kita dengar main-main, maka kita dapat pahala seperti membaca. Jadi kalau kita malas nak membaca ataupun rasa penat nak membaca, at least kita dengar. Kita pasang YouTube, banyak, 30 juzuk Al-Quran. Ataupun nak download free dekat internet ni tuan-tuan, 30 juzuk MP3. Tak ada masalah. Duduk kita dengar. Ya. Tapi jangan pula kita dengar Al-Quran sambil tengok TV. Ada tak jadi. Ya. Jangan pula kita pasang Al-Quran, kononnya dengar Al-Quran sambil kita main game. Tak jadi juga. Jadi serupa, tak payah. Ya. Fastami'u lahu ansitu. Dengar dan taat. Dengar dan kita buat-buat faham. Kalau mereka yang tak faham bahasa Al-Quran ataupun tak faham bahasa Arab, ataupun yang tahu bahasa Arab tapi tafsir tak tahu, kita buat-buat faham. Itu. Jadi itu hakikatnya kalau kita mendengar bacaan Al-Quran, kita dapat pahala. Jadi lagi bagus, ulama kata mana lebih afdal, baca ke dengar? Lebih bagus, of course lebih afdal adalah membaca. Tapi bak kata orang lah, kalau kita penat, macam saya lah, saya pengalaman saya kongsikan. Antara yang saya suka kongsikan tuan-tuan, kalau hari Jumaat saya penat sangat nak baca surah Al-Kahfi. Dia rasa penat dan saya rasa macam tak larat untuk baca surah Al-Kahfi, maka saya pasang YouTube, saya dengar, duduk saya dengar. Ataupun saya baring atas katil saya dengar. Ya, tapi dengar betul-betul lah, bukan dengar main-main. Jangan time kita sibuk dengan kerja sambil juga kita mendengar Al-Quran, tidak jadi. Kecuali kalau kita dengar Al-Quran tu kerja yang nombor 2 kita buat tu tidaklah tertumpu sangat, contohnya potong sayur ke apa sebagainya. Jadi benda-benda kecil lah. Maksudnya kalau dengar Al-Quran kita setakat potong sayur tu, dia tak mengganggu gugat apabila kita mendengar bacaan tu. Macam mana kita nak tahu kerja nombor 2 tu tidak menyibukkan kita daripada mendengar Al-Quran? Contoh kita tengah ceramah kan, ataupun kita dengar orang ceramah, kita pasang. Kalau kita buat kerja tu, kita boleh tumpu tak ceramah tu. Contoh macam cedok lauk ataupun masak. Katakanlah ceramah ustaz ni ke, mak kita boleh ketawa lagi tu kalau bila ustaz walawak. Maksudnya, kalau macam tu tak apalah, dengar Al-Quran. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tempoh sejam ni insya-Allah ataupun tak sampai sejam, nak ceritakan tentang tadabbur ayat daripada ayat 38. Ya. Ayat 38 daripada surah An-Nisa dan sampailah kepada ayat ke-21 surah Al-Ma'idah. Ya, yang mana insya-Allah kita nak bincangkan serba sedikit ataupun summary lah tentang tadabbur Al-Quran, yang mana diperdengarkan tadi ataupun sama-sama kita baca Al-Quran ataupun kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Muqri' tadi. Alhamdulillah, dengan bacaan yang sangat bagus, dengan bacaan yang sangat tepat tajwidnya dan sebagainya, maka elok juga untuk kita meneruskan jenis apakah tadabbur yang boleh kita ambil. Yang mana daripada ayat 38 surah An-Nisa dan masuk surah Al-Ma'idah, maka daripada sini kita tahu panjang sangat cerita dia. Cuma kita boleh ambil summary ataupun kita ambil konklusi apa-apa fakta-fakta yang penting daripada antara ayat 38 surah An-Nisa sampai ayat ke-21 daripada surah Al-Ma'idah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak cerita ni tuan-tuan, kalau kita lihat daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat bahawa ayat ini berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan infak fi sabilillah, iaitu pentingnya kita jangan kedekut. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat yang sebelum itu, yang semana mungkin sudah ditafsirkan oleh ustaz yang mengambil giliran semalam, yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala manusia supaya tidak bakhil dan tidak menyembunyikan apa yang Allah berikan. Tidak sepatutnya bakhil. Allah tak bakhil kepada kita, kita jangan bakhil kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita infakkan. Kita nak sedekahkan. Maka apabila kita bersedekah, apabila kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka barakahnya lagi besar.
Sebab itu dinamakan zakat. Zakat ni sama ada dia menyucikan harta kita ataupun zakat dari segi makna bahasanya iaitu memperkembangkan, ya, an-numu, iaitu memperkembangkan harta kita. Sebab itu bila sedekah harta kita makin bertambah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang mana Nabi SAW sebut ma naqasat min malin sadaqah, maksudnya tidak akan berkurangan harta itu hasil daripada sedekah. Kalau sedekah, Nabi kata, Nabi menjanjikan bahawa harta itu sama sekali tidak akan dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Allah akan tambahkan lagi atas sebab keikhlasan kita sedekah dan kita tidak bakhil menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian tuan-tuan dalam awal pembacaan daripada ini tuan-tuan, kalau kita lihat pada ayat 38 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Allah mengecam orang yang menderma ataupun infak ke jalan Allah atas sebab riak ataupun nak menunjuk-nunjuk. Riak tu maksudnya supaya manusia dapat melihat. Liyaran nas, maksudnya supaya manusia dapat melihat apa yang dilakukan. Bila manusia dapat melihat, maksudnya timbul rasa kesombongan ataupun rasa tinggi diri. Supaya manusia dapat memuji atas kebaikan yang dilakukan. Ini kecaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka yang sedekah bukan kerana Allah, tetapi untuk dapatkan pujian manusia. Masuk TV, begitu juga masuk internet, ambil gambar dan sebagainya. Ya, kemungkinan boleh berlaku. Ya, cuma saya nak pesan kepada tuan-tuan, bab riak, bab ikhlas ataupun tidak bukan tugas kita. Bukan kerja kita, bukan kita yang perlu menilai dalam hal ini. Ataupun dalam erti kata lain, kita tak ada hak untuk menilai seseorang itu ikhlas ataupun tidak. Ikhlas seseorang itu beribadah, sedekah, ibadat dan sebagainya, apa-apa sahaja, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita nampak seseorang itu sedekah dekat TV ke, ataupun dia sedekah masuk dekat internet, masuk ke Instagram, dia selfie ke, wifi ke, apa-apa sajalah di media sosial ini, maka tidak sewajarnya kalau kita bertindak, tindakan macam mana? Kita buruk sangka pada dia. Dia ni masuk TV ni sedekah tak ikhlas lah. Tidak. Ya, kemungkinan ada berlaku, ya. Tapi untuk kita judge tidak boleh, bukan hak kita, bukan kerja kita. Yang hanya berhak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Yang layak, yang mampu nak menilai isi hati manusia hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat ya tuan-tuan ya. Cuma bagaimana kita kata benda ni nak jaga untuk diri kita lah, diri kita. Kalau orang nak masuk TV, orang nak tunjuk dia sedekah, itu lantak dia. Itu terserah pada dia dan kita tak boleh sangka buruk dan kita tak boleh judge dia tidak ikhlas. No. Tapi untuk kita, kita ni agak-agak nak sedekah. Kalau masuk dekat internet, masuk dekat media sosial, aku ni boleh ikhlas ke? Kita yang lebih tahu perasaan kita macam mana. Rasa-rasa kalau kita boleh pelakuan kita ni melakukan amal soleh ditunjukkan di hadapan orang, yang mana kita masuk internet, masuk TV dan sebagainya, boleh menimbulkan riak, maka lebih baik kita tinggalkan. Pasal apa? Jika tidak, amalan itu sia-sia saja, tidak dipandang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ayat 38, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mencela di golongan kafir, Yahudi dan sebagainya. Mereka menderma, riak. Maksudnya orang-orang musyrikin dekat Mekah ni, mereka pun digesa untuk infak. Ya, infak untuk berhala mereka. Mereka infak ataupun mereka sedekah untuk berhala-berhala mereka atas nama agama mereka. Mereka riak. Tambah lagi mereka ini sedekah kalaulah ada merancang peperangan dengan kaum muslimin, mereka pun bersedekah juga. Contoh perang Badar, mereka bersedekah. Tengok aku sedekah banyak untuk tentera kafir ataupun Quraisy dekat Mekah ni. Dalam keadaan riak. Ya, walaupun atas nama agama, semoga dengan berhala kita ni akan dapat dipertahankan dekat tanah Arab ini, maka aku sedekah. Tapi riak. Ya, maka Allah kecam ni. Dan tambah lagi dengan riak, dan mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan disebabkan mereka itu tidak beriman dan mereka sedekah tidak disertakan keikhlasan, maka mereka menjadikan syaitan itu sebagai kawannya. Sebab apa? Syaitan itu sebagai kawannya, baik itu ikut hawa nafsu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW datang dengan agama yang penuh dengan hujah,
penuh dengan apa-apa saja yang memenuhi kehendak fitrah. Tapi mereka juga tidak mahu mengikut kehendak fitrah mereka sendiri. Mereka bertentangan dengan kehendak fitrah, mereka mengikut hawa nafsu syaitan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat dalam surah An-Nisa juga, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, iaitu Allah ni tidak akan menzalimi kepada sesiapa pun sekalipun. Maksudnya kalau kita beribadah ikhlas kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran. Yakni Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar debu sekalipun. Amalan kita sebesar debu sekalipun tetap Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, siapa yang melakukan kebaikan sebesar debu sekalipun, maka Allah akan melihatnya sebagai benda yang baik. Tetap juga Allah akan balas. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan sebesar debu sekalipun, syarran yarah, tetap Allah melihat buruk, iaitu Allah akan balas keburukan itu walaupun sebesar debu sekalipun, iaitu Allah tidak akan menzalimi. Dan bila kita dekat akhirat nanti, tuan-tuan, bahawa apa yang kita lihat, Allah Subhanahu wa taala akan berlaku adil. Sehingga kan kita yang di judge ketika itu, dihakimi dekat akhirat nanti, kita pun tak menafikan bahawa Allah Maha Adil. Allah menimbang amalan kita, Allah berhisap amalan kita. Ya Allah, betapa adilnya Allah. Walaupun kita tahu kita dijahat. Nampak tu? Tapi dekat mahkamah, bila kita diadili oleh hakim, kita rasa macam, berat sebelah, hakim ni macam tak faham pula ke. Kita rasa macam tu lah kan. Apa pasal digunakan hujah pendakwa raya boleh terima bulat-bulat macam tu saja. Sedangkan hujah daripada peguam bela kuat, tak boleh disangkal. Tapi kenapa juga tak nak terima? Kita rasa macam tu lah. Tapi di sisi Allah nanti, tuan-tuan, kita lihat Allah Maha Adil dan Allah Maha Berkuasa untuk menentukan keadilan dalam penghakiman dekat akhirat nanti. Maka Allah tidak menzalimi. Jadi mana-mana amalan yang dilakukan secara ikhlas, maka Allah akan gandakan. Paling kurang satu amal baik Allah gandakan 10 kali ganda. Contoh, sekali solat kita dapat pahala seolah-olah kita mengerjakan 10 kali ganda daripada salat itu sendiri. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mana kita lihat antara perbincangan yang boleh kita lihat tentang keikhlasan, pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Jangan seperti golongan kafir Quraisy. Mereka sedekah mereka sia-sia. Pertama, riak. Kedua, mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bab kata orang dia baik macam mana sekalipun tapi tidak beriman pada Allah, maka tidak memberi apa-apa kesan. Ya. Jadi kita dapat lihat pada permulaan pembincangan kita, ibadah kena ikhlas. Tidak boleh kita campurkan dengan riak, kesombongan dan ujub. Ya. Ini sangat-sangat bahaya. Benda ini boleh membatalkan amalan kita. Amalan kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana Nabi menceritakan yang bakal berlaku dekat akhirat kelak. Apakah yang bakal berlaku? Yang bakal berlaku nanti, diorang ni ada orang yang 3 generasi, 3 golongan, yang mana di hadapan Allah, dia ni seorang kaki menderma, kuat baca Al-Quran dan selalu rajin berjihad. Yang pertama yang baca Al-Quran ini, Allah tak masukkan ke dalam syurga. Pasal apa? Sebab Allah tahu dia menderma ni bukan kerana Allah, tapi nakkan kemasyhuran. Dan kedua, yang baca Al-Quran ini, Allah masukkan ke neraka walaupun dia baca Al-Quran hari-hari berjuzuk-juzuk. Ya. Pasal apa? Allah tahu dia baca Al-Quran bukan kerana Allah, tapi nak menunjuk pada orang ramai, suara dia sedap, suara dia hebat, tajudnya bagus. Bukan kerana Allah, tapi nakkan pujian orang ramai. Begitu juga yang perang. Yang maksudnya berpuluh-puluh peperangan dia dah involve untuk jihad fisabilillah. Tetapi Allah masukkan ke dalam neraka. Pasal apa? Sebab sebab dari segi sudut keikhlasannya tak ada. Bukan kerana Allah, tapi nak menunjukkan bahawa dia ni hebat dalam peperangan. Pandai bersenjata supaya orang puji dia. Dia adalah pahlawan yang hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada surah An-Nisa ni, antara ayat 38 hingga ke penghujungnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang golongan Yahudi. Yahudi ni daripada zaman Nabi Musa alaihi salam memang mendatangkan masalah. Mereka tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka ini terkenal dengan menentang arahan-arahan para nabi dan rasul. Bahkan bukan itu saja, mereka membunuh para nabi dan rasul, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi Isa pun hampir dibunuh tetapi tidak berjaya. Kerana apa? Allah angkat dan naikkan mereka di atas langit, menaikkan Nabi Isa di atas langit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada apa yang disebutkan kepada golongan ahli kitab dekat Madinah tu, Yahudi tu, supaya mendengar dan supaya membawa apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Seperti mana mereka berjanji yang mereka akan menunaikan apa yang disebutkan dalam Taurat, yang mana dalam Taurat menceritakan bahawa akan turun nabi akhir zaman, ya, disebutkan sifat-sifatnya, ya, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina utul innal ladzina dalam kata alladzina utul kitaba ya'lamunahu kama ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan yang mana golongan Yahudi ni mereka kenal Nabi akhir zaman, walaupun Nabi akhir zaman tak lahir sekalipun mereka dah kenal, ya, seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Jadi ayat ni menunjukkan apa, tuan-tuan? Daripada surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Golongan yang diberikan kitab, iaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka kenal Nabi. So macam mana? Pasal apa dalam kitab Taurat diterangkan secara detail wajah ataupun bentuk fizikal Nabi SAW secara detail. Bak kata orang, dia kenal Nabi akhir zaman, walaupun Nabi belum dikeluarkan, belum diutus ataupun belum dilahir, mereka kenal seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Contoh macam saya, kan saya kenal anak saya. Anak saya dia punya parut dekat mana, tanda kelahiran dekat mana, sikap dia macam mana, ya, tai lalat dekat mana, kita tahu, kita kenal lah apa kegemaran dia. Macam itulah orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Islam, mereka kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka kenal anak mereka. Yang menunjukkan bahawa cerita tentang Nabi akhir zaman, sifat-sifatnya disebut secara detail di dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi sayangnya, ya, maksudnya minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, iaitu orang-orang Yahudi yang mengubah ataupun menukar ganti kalam Allah, iaitu isi kitab Taurat dari tempat dan maksudnya yang sebenar. Sebab itu kalau disebutkan bahawa Nabi ini iaitu putih melepak, putih kemerahan, bukan putih lesu, maka ditukar pula warna hitam kehijauan, macam itulah disebut. Dia ubah Al-Quran. Pasal apa? Mereka tidak boleh menerima bahawa Allah mengurniakan kenabian Nabi akhir zaman bukan dalam kalangan orang Bani Israel tetapi daripada golongan Arab. Mereka tidak boleh menerima bahawa Nabi akhir zaman bukan keturunan Nabi Ishak tetapi keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan dua-duanya adik-beradik, tuan-tuan. Ya, sebab orang kata Arab dengan Yahudi ni adik-beradik. Tapi jangan katalah Arab ni tak ada, Yahudi ramai yang baik. Yahudi ramai yang masuk Islam, tuan-tuan. Yang menjadi sahabat Nabi SAW, Allah puji dalam Al-Quran. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi SAW puji. Ya, seperti Abdullah bin Salam. Ya, jadi itu ahli kitab yang masuk Islam. Tapi kita nak katakan bahawa Arab dengan Yahudi ni ataupun Bani Israel adik-beradik. Sebab apa? Satu jalur yang sama. Daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma berpecah kat mana? Yahudi keturunan Nabi Ishak, ya, iaitu keturunan daripada Nabi Yaqub, iaitu keturunan Nabi Yaqub daripada Nabi Ishak. Manakala Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tadabbur yang kita lihat bahawa itulah Yahudi, mereka pada asalnya berjanji. Berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji pada nabinya, mereka akan beriman apa saja yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi apabila datang Nabi Muhammad, mereka enggan. Bahkan Nabi SAW disebut pada ayat yang ke-46, ya, ayat yang ke-46 yang mana Nabi perintahkan supaya mereka mentaati apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pasal apa? Sebab bahawa Allah perintahkan supaya mereka beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahawa tidak lari daripada apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sebelum ini. Ya, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai Bani Israel, wahai Yahudi, berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan, ya,
iaitu Al-Quran sebagai pembenar daripada apa yang bersama kamu, iaitu apa yang dibawa Al-Quran, ia adalah membenarkan apa dalam kitab Taurat. Dalam Al-Quran cerita tentang ketuhanan, begitu juga dalam kitab Taurat. Jadi membenarkan cerita tentang kenabian, cerita tentang malaikat, cerita tentang hari akhirat, cerita tentang ketauhidan, semua ada. Ya, cuma syariat berbeza lah tuan-tuan. Jadi tentang ketauhidan, tentang akidah yang mana disebutkan dalam kitab Taurat juga disebutkan dalam kitab Al-Quran. Jadi sama saja sebagai pembela kepada Taurat itu sendiri. Tapi kenapa kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, baik tuan-tuan berrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga disebutkan dalam antara kita nak tabur pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengeji golongan Yahudi ini yang mereka memuji diri mereka sendiri. Dahlah tak taat pada perintah Nabi SAW, dahlah merubah-rubah kalam ataupun isi kandungan Taurat itu sendiri dan merubah sifat-sifat Nabi akhir zaman. Yang mana kalau tuan-tuan, kalau kita tanya, ya, orang Yahudi sekarang ni dekat mana-mana sekali lah pun, Yahudi dekat Palestin ke ataupun Yahudi dekat Amerika dan sebagainya, mereka yakin kata akan turun Nabi akhir zaman. Dan mereka masih menunggu lagi Nabi akhir zaman, dia kata. Ya, bahawa dikata bahawa Nabi akhir zaman bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka Taurat ni tuan-tuan, sifat yang menceritakan tentang Nabi akhir zaman sudah dibuang dah, tak ada, tapi mana dah tuan-tuan, dah hilang, dah habis dah. Bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran. Bahkan mereka ini tak malu-malu, yang mana mereka ini mengaku bahawa mereka ni ahli kitab, sehingga kan sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada penduduk Arab Mekah yang menyembah berhala, mereka menghina penduduk-penduduk Arab dekat situ. Dia kata, apalah kamu ni menyembah berhala, tengok kami sembah Tuhan yang satu. Kamu tunggulah Nabi akhir zaman akan turun, padanlah muka kamu. Ya, Nabi akhir zaman yang akan turun, yang diutus dalam kalangan kami, mereka akan, Nabi itulah akan memerangi kamu. Ya, dia akan memerangi kamu dengan bangga dia macam tu sekali tuan-tuan. Ya. Tapi bila turunnya Nabi akhir zaman, dilantiknya Nabi akhir zaman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka indah khabar dari rupa. Yang dulu mereka sombong di hadapan kafir Quraisy, yang mana mereka lah berlebih beriman. Tetapi pada hari ini mereka yang engkar, mereka yang pertama sekali mengengkar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu masyarakat Arab yang sembah berhala, yang dulu mereka kutuk-kutuk, mereka lah yang pertama sekali beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dekat Madinah. Dekat Madinah ni orang-orang Arab dulu mereka sembah berhala, ya. Tapi golongan Yahudi mereka sembah Allah lah, tapi menurut syariat Nabi Musa alaihissalam itu pun sudah mereka ubah. Sudah mereka tidak ikut pada bentuk konten yang asli tuan-tuan. Ya. Tapi bila hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah di Madinah, orang yang mereka kutuk itulah, yang sembah berhala itulah yang cepat-cepat beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dulu berbangga akan turun Nabi akhir zaman akan membela mereka dan akan memerangi penyembah-penyembah berhala. Terbalik pula, mereka lah yang pula menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dengarlah kata-kataku, dengarlah firman Allah. Maka Yahudi kata, sami'na, kami dengar, wa asaina, kami tak nak ikut kamu wahai Muhammad. Nampak tu? Punya biadab Yahudi ini tuan-tuan. Bahkan disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Wahai Muhammad, tak tengok ke mereka yang memuji diri mereka sendiri, sedangkan mereka melanggar perintah Allah dan tidak mau taat kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahlah sesat tapi berbangga-bangga diri. Macam zaman sekarang ni kan ada yang memang Allah ya uji keimanan dia, golongan liberal, golongan yang tak ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku, oh, kamilah Islam yang terbaik, padahal mereka sesat-sesatnya samalah seperti ajaran diajak oleh golongan Yahudi ni tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Yahudi ni mereka memuji diri mereka sendiri, sampai sekarang mereka kata kamilah anak Allah. Kamilah abna'ullah, we are sons of God. Dia kata Bani Israel ni, kami Yahudi ni adalah sons of God. Yang lain semua anjing. Nampak tu. Puji yang tak kena pada tempat, sedangkan Allah sama sekali tidak pernah menganggap adanya anak-anak Allah. Dan Allah sama sekali tidak pernah memuji Bani Israel sebagai anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah puji mereka yang bertakwa, mereka yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Baik, apa yang kita boleh lihatkan kalau lihat pada ayat yang ke-54 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala terangkan mengapa sebab orang Yahudi ni mereka enggan beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka enggan beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai wahyu ataupun kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lihat pada ayat yang 54 yang kita bacakan tadi tuan-tuan, yang kita bacakan pada siang tadi tuan-tuan, maka kita akan lihat mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Yang mana Allah mengatakan, adakah patut mereka dengki kepada manusia? Manusia annas di sini menurut ulama tafsir iaitu Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengki. Pasal apa? Mereka tak boleh terima bahawa Nabi akhir zaman yang muncul itu adalah bukan di kalangan Bani Israel, tapi bangsa Arab. Mereka sangat dengki. Sebab itu mereka tidak mau beriman. Ya, sedangkan kemuliaan dari segi sudut kenabian, ya, kuasa, pengaruh dan sebagainya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri. Allah beri kepada sesiapa yang mereka suka, tuan-tuan. Ya, seperti mana Allah memberikan kemuliaan, kenabian, Allah kurniakan kitab dan hikmah, ya, kebijaksanaan ke Nabi Ibrahim, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kerajaan yang besar. Ya, maksudnya beri kekuasaan yang besar kepada sebahagian para nabi dan rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dijelaskan oleh Allah tentang sikap Yahudi yang dengki. Mereka tak boleh terima kedatangan Nabi Muhammad sebab bukan daripada keturunan mereka, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi bahawa golongan ahli kitab ini, walaupun dia ni ada persamaan dengan Islam, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini beriman pada malaikat-malaikat. Mereka beriman pada nabi-nabi yang terdahulu. Mereka beriman kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitab sebelum kitab Taurat dan Injil. Mereka percaya pada qada dan qadar. Ya. Tetapi dalam hal ini, tuan-tuan, mereka tetap juga disebut sebagai golongan yang kufur, tidak beriman, terkeluar daripada Islam. Dekat akhirat nanti mereka sama sekali tidak akan terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang Yahudi ni kalau disebutkan dalam Al-Quran bahawa mereka berbangga-bangga dengan pegangan mereka. Mereka tahu mereka salah. Mereka tahu mereka salah sehingga mereka mengatakan bahawa sesungguhnya kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali dalam tempoh yang sedikit, tempoh yang sekejap. Ya, memang kami salah, kami tidak beriman pada engkau wahai Muhammad, kami ingkar pada engkau wahai Muhammad, walaupun kau Nabi akhir zaman. Kami tahu, ya, kata pendeta-pendeta je lah. Pendeta-pendeta ni dia tahu konten dalam Taurat tu. Tapi bila disampaikan golongan layman Yahudi ni, mereka pusing sana, tukar ayat sana, sini. Tapi bila padri ni, dia punya pendeta ni, bila cakap pada Nabi Muhammad, ya, kami tahu kamu Nabi akhir zaman, kami tak boleh terima. Ya. Tapi dekat akhirat kalau kami masuk neraka pun, kami masuk neraka kejap je, bukan lama pun nanti kami masuk syurga balik. Macam tu pula. Tetap meninggi diri tu. Subhanallah. Ini satu perkara yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu Wa Taala uji golongan Bani Israel. Termasuklah Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hasutan syaitan ini sehinggakan keegoan yang sangat tinggi. Mereka tahu mereka salah. Mereka tahu mereka salah. Ya, bahawa mereka katakan kalau kami masuk ke dalam api neraka sekalipun dalam tempoh yang sekejap. Maksudnya mereka tahu apa yang mereka buat ni salah. Apa yang mereka buat tak mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman pada Nabi Muhammad adalah perbuatan yang salah. Tapi kenapa mereka kata kalau mereka kata tak salah, kenapa mereka memperakui kalau mereka masuk neraka nanti pun tempoh yang sekejap, bukan selama-lamanya? Yang macam neraka tu mak bapak dia punya pula. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah sebutkan dalam ayat 56, ya, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami. Ya, bukti yang nyata, hujah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini juga dimaksudkan dengan ayat Al-Quran. Mereka tolak Al-Quran, maka kami akan membakar mereka dalam api neraka. Maksudnya mereka ini kufur dan masuk ke dalam api neraka bukan dalam tempoh yang sekejap, tapi tempoh selama-lamanya kerana mereka bukan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting akidah ini. Walaupun ya Yahudi beriman pada Allah, Nasrani beriman pada Allah, tetapi
Yahudi dan Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka itulah sudah menarik kelayakan mereka sebagai golongan yang boleh diterima sebagai syahadah, ataupun mereka yang Allah katakan dia ini adalah orang yang beriman. Tidak, walaupun beriman pada Allah, hari akhirat, kitab-kitab, para malaikat, tapi tidak percaya salah seorang daripada nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh jadi jatuh kufur dan terbatal imannya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa pentingnya kita menjalankan amanah, ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya kita ada amanah, tanggungjawab amanah perlu kita laksanakan, tuan-tuan. Zaman sekarang ni ramai yang tidak ada amanah. Ya, maksudnya orang yang tidak beramanah menjalankan amanahnya tidak jujur. Sehingga kan Nabi SAW sebut bahawa akan berlakunya hari kiamat, kiamat semakin dekat. Maksudnya amanah tu hilang. Amanah semakin hilang, dan begitu juga orang yang pegang jawatan, yang memerintah itu tidak ada amanah. Menjalankan tugas tidak ada amanah. Itu tanda-tanda seseorang itu tidak layak untuk memegang tampuk pemerintahan, iaitu memegang tampuk pemerintahan rakyat dan masyarakat ketika itu, maka dia mentadbir dengan tidak ada amanah. Dan orang tak ada amanah bukan saja pemimpin, ya, tapi di kalangan rakyat-rakyat biasa yang tidak ada amanah, yang apa kata orang sebagai seorang yang tidak amanah, maksudnya cheater, apa maksudnya dalam bahasa Melayu dia, orang yang pengkhianat, pengkhianat. Yang bagi amanah, dia khayati amanah dia. Ya, kita percaya kat kawan kita, okey ni, ya, ramai saya jumpa. Ada jumpa beberapa peniaga ni. Dia kata, Ustaz, saya ni nak berniaga, ya, nak share partner pun saya dah takut dah. Dah sekali kena dengan kawan baik dah. Kawan baik kita buat share partner berniaga. Lalas dia lari, hutang bank saya yang kena bayar, tuan-tuan. Saya yang kena bayar, Ustaz. Kalau saya tak bayar, saya akan menghadapi akan disahkan sebagai orang yang berstatus muflis. Macam tu dia kata. Dengan kawan sendiri tu, amanah dah tak ada, bawa lagi duit ataupun tak bertanggungjawab. Ya, bahkan ada cerita adik-beradik sendiri pun makan adik-beradik sendiri. Dia sorglah duit abang, dia berniaga dan sebagainya, habis begitu saja. Maka ini kalau kita lihat satu amanah yang tak ada, maka Allah perintahkan, Allah tekankan dalam surah An-Nisa ini juga, jaga amanah. Ya, maksudnya kalau berhukum, kalau bernilai secara amanah. Kalau jadi hakim, kalau jadi pendakwa raya ataupun jadi mereka yang nak menetapkan hukum, mestilah amanah. Tak boleh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu menghukum ataupun kamu judge di antara manusia, kenalah dia dengan secara adil. Jangan sebabkan dia orang kaya, kamu menangkan dia walaupun dia salah. Dan sebab orang miskin, kamu tak jatuhkan hukuman pada pesalah. Kamu biarkan je, rumah ambing, dia tidak dapat hak dia. Ya. Jadi ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dalam surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepentingan, iaitu kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mentaati ulil amri. Ya, dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah-pemerintah kamu. Ya, taat pada Allah, apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah suruh tinggalkan, tinggalkan. Begitu juga apa yang Nabi perintahkan, lakukan, dan apa yang Nabi suruh tinggalkan, tinggalkan. Jangan seperti golongan liberal, ya, nak percaya pada Al-Quran saja. Jangan jadi seperti golongan anti hadis, nak percaya kepada Al-Quran saja, nak jadi Quranis, ya, hadis tak terima. Pasal apa mereka tolak hadis, iaitu golongan anti hadis dan golongan liberal ini, tak lain tak bukan disebabkan mereka nak tafsir Al-Quran sesuka hati. Sebab apa? Kalau mereka percaya pada hadis, sebab apa? Al-Quran itu terikat dengan tafsir hadis Nabi SAW, bahkan wajib. Ya, sebelum kita nak tafsir Al-Quran, tak boleh kita nak terus kita tafsir diri sendiri. Tidak, ada standard ataupun ada metod yang perlu kita lalui. Ya, antaranya apa? Mestilah dia itu melalui kaedah-kaedah yang betul. Pertama sekali, dia kena rujuk Al-Quran yang mentafsirkan Al-Quran yang lain. Iaitu ada ayat suci Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain.
Ya. Dan kedua, hendaklah Al-Quran itu dirujuk pada hadis Nabi SAW. Paling kurang asbabun nuzul kena tunjuk. Ya, kalau tak ada baru lihat pada tafsir sahabat, tafsir tabi'in, dari segi sudut laras bahasa, syair Arab, balaghah dan sebagainya, bukan senang. Jadi golongan liberal ni dia tak terimalah metod lughah ke, asbabun nuzul ke, asalkan dia faham tengok terjemahan, lantak dia lah. Ya, samalah geng-geng mak lepat tu. Dia buka Al-Quran, dia tafsir sendiri. Ini tidak. Ya, maka itu amanah nama dia. Kena taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Taat pada Rasulullah, apa saja yang dibawa oleh Nabi, kita kena taat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, ambil. Maksudnya perintah yang Nabi bawa, ambil dan jangan tolak. Oh, tak boleh, tak payah. Sebab apa? Tak ada dalam Al-Quran. Oh, no. Tak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis, kena ikut. Dalam Al-Quran sebut suruh kita salat, tapi detailnya never, tak pernah disebut tuan-tuan. Rukuk macam mana, sujud macam mana, ya, bacaan ketika rukuk, bacaan ketika sujud, tak pernah diajar oleh dalam Al-Quran, tapi diajar oleh Nabi SAW. Jadi, itulah kepentingan kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dan jangan jauhkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada golongan liberal, golongan anti-hadis, Quranis, dan begitu juga golongan yang sekular ni. Jangan. Sebab apa dia membahayakan? Sebab apa tak sama dengan konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Dan begitu juga pemerintah kita wajib taat. Ya, Nabi SAW kata taat pada pemerintah selagi mana dia mengerjakan solat. Ya, Nabi SAW kata ikutilah, taatilah perintah pemerintah walaupun yang perintah kamu itu adalah bekas hamba daripada Ethiopia. Walaupun kulit gelap, tak handsome, tapi dia jadi khalifah, dia jadi pemimpin, wajib taat, jangan engkar. Ya, pemerintah suruh duduk PKP, jangan. Sultan kata jangan pergi masjid, jangan. Sultan kata jangan salat berjemaah, ini masih degil lagi pun ada. Pasal apa? Kita nak kekang supaya virus itu tidak merebak untuk kebaikan maslahat, untuk jaga nyawa, untuk menjaga kesihatan dan sebagainya. Wajib kena ikut. Dan Nabi SAW perintahkan supaya mentaati pemerintah, mentaati ulil amri, walaupun perkara itu yang kita tak suka. Sama ada kamu suka atau tidak, tapi itu sudah diperintahkan oleh pemerintah, wajib kamu ikut. Selagi mana perintah yang disuruh itu tidak berlanggar dengan syarak. Contoh, kalau adalah pemerintah kata diminta seluruh rakyat Malaysia tak boleh mengerjakan solat 5 waktu. Dekat rumah pun tak boleh. Siapa yang solat 5 waktu kena tangkap. Ini pemerintah ni wajib ditentang. Wajib di jihad. Kalau kita ada kemampuan, kita lawan tuan-tuan. Kalau boleh lah, tapi tak adalah berlaku zaman sekarang ni. Ataupun ada pemerintah yang kata okey, tidak ada waktu solat bagi mereka yang bekerja dekat kerajaan. Ini kita kena tak boleh taat. Kita kena cari juga jalan untuk mengerjakan solat dan seumpamanya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah yang kita lihat dalam Al-Quran menjelaskan yang mana bahawa apabila kita berada dalam keadaan terumbang-ambing, nak ikut mana? Nak ikut sekular, nak ikut liberal, nak ikut tu, macam-macam fikrah semua keluar ni, ajaran-ajaran sesat. Maka Nabi SAW sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ya, maksudnya apabila kamu dalam keadaan berpecah-pecah, kamu berselisih, yang ni kata dia betul, yang ni kata yang betul, ya Syiah kata dia betul, liberal kata dia betul, dia macam saya ustaz ni ataupun tuan-tuan orang yang beragama ni, kita tahu pula nak ikut siapa kan. Ya, tapi ada kat luar sana yang atas pagar, yang tak ada ilmu yang tinggi, maka kita nak didik dia. Saya pening kepala lah, banyak sangat ajaran lah. Ajaran yang pelik-pelik, ajaran yang tak masuk akal. Ya, kadang-kadang kita pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Mana satu yang lebih dekat kepada ajaran yang betul. Maka Nabi kata, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jika kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kamu mengakui kamu orang beriman, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi adakah kita ni sebagai ulama mujtahid boleh terus nilai Al-Quran dan hadis Nabi? Tidak. Maka kita ikutlah kepada para ulama, mengikut ajaran ulama. Ya, ulama yang telah menentukan, yang memahami Al-Quran dan sunnah. Ulama mana kita nak ikut? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ya, sawadul azam, yang mana akidahnya dipegang oleh majoriti umat Islam seluruh dunia. Majoriti ulama dekat dunia berpegang pada akidah itu, akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada akidah itu tidak diterima sama sekali. Terutama kalau kita lihat yang majoriti pegang satu dunia ni, iaitu akidah
yang dibawa oleh laras ataupun landasan Al-Maturidiyah dengan Al-Asy'ariyah. Ya, itu antaranya lah. Kalau kita kat Malaysia ni tuan-tuan kalut macam-macam ajaran sesat, kita jangan pening kepala. Ikut Jabatan Agama Islam, ikut Sultan kita, ikut Majlis Agama Islam. Itu jalan yang selamat. Sebab apa? Mereka itu membawa ajaran yang diajar oleh ulama-ulama ahli sunnah. Dan ulama-ulama ahli sunnah adalah pewaris Nabi. Yang mereka faham Al-Quran dan sunnah. Dan mereka adaptasi dalam bentuk ilmu fiqah, dalam ilmu tauhid, ilmu tafsir. Kita tinggal belajar saja tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini juga cerita bagaimana golongan munafik. Yang golongan munafik ni kalau kita lihat pada ayat 61 ke bawah, yang mana orang munafik ini, mereka ini pada zahirnya mereka menzahirkan dirinya Islam. Tapi dalam hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa mereka buat begitu? Sebab mereka nakkan kesenangan. Mereka nakkan kelebihan seperti mana golongan Muslim dapat. Contohnya lah, kalau orang yang masuk Islam tak ada bayar cukai, tak ada bayar jizyah, tapi yang tetap memilih untuk kufur ataupun tidak mahu masuk Islam, boleh dibenarkan dalam Islam, tidak menjadi masalah. Tetapi mereka hanya dilimitasikan. Ya, maksudnya boleh tetapi mestilah kena membayar jizyah, kena bayar cukai. Dan mereka tidak dapat zakat, mereka tidak dapat bantuan-bantuan. Jadi golongan munafik ni, kalau aku tak masuk Islam, tak menzahirkan aku masuk Islam, maka rugilah aku kena bayar cukai. Lepas tu zakat tak dapat, baitul mal tak dapat, bantuan tak dapat, dan macam-macam lagi lah. Maka mereka pura-pura masuk Islam, tapi hati mereka kufur. Itulah golongan Nasrani. Yang golongan munafikin. Dan mana disebutkan bahawa ayat ke-62 pula menceritakan bahawa orang munafik ni golongan yang ambil kesempatan, nakkan kebaikan saja. Dan tidak mahu bersusah payah bersama dengan umat Islam. Tidak mahu bersusah payah dengan Nabi Muhammad SAW. Bila nak pergi perang Uhud saja tuan-tuan, berapa ratus, lebih kurang 600 ataupun ke 900 orang munafik tarik diri. Dengan alasan dia kata, kalau kami pergi perang, tak ada siapa nak jaga rumah kami. Macam tu dia. Kalau susah-susah, tak nak. Nak senang-senang saja tuan-tuan. Inilah golongan munafik yang mana dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dalam Al-Quran ada dikhususkan surah Al-Munafiqun. Memang Allah cela sungguh-sungguh golongan ini, yang mana pada asalnya mereka pada zahirnya nampak Islam. Ya, Nabi SAW kenapa tak bunuh golongan golongan munafik ini? Sebab apa? Mereka zahir Islam. Ya, zahir Islam, tapi hati mereka munafik. Dan Nabi tahu tak mereka munafik? Dapat tahu. Adakah Nabi SAW dapat membaca isi hati golongan munafik? Nabi tengok hati dia munafik? Tidak. Nabi tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi macam mana Nabi tahu? Ya, Nabi tahu melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang bagi tahu, iaitu Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik. Ya, fulan bin fulan mungkin dulu munafik, sekarang dah jadi Islam yang tegak, Islam yang baik. Mungkin macam tu. Ya, dan antara sahabat Nabi yang memegang rahsia nama-nama golongan munafik ini adalah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi SAW yang mana pemegang rahsia Nabi. Dia lah yang menceritakan, dialah yang memegang rahsia Nabi, siapakah nama-nama golongan Yahudi itu sendiri. Sedangkan pada zaman Sayyidina Umar, apabila nak sembahyang jenazah, maka dia akan cari Hudzaifah datang atau tidak. Mana Hudzaifah? Hudzaifah ada. Kalau Hudzaifah datang turut serta sembahyang jenazah, itu bermakna orang itu Islam. Ya. Tapi kalau Hudzaifah bin Al-Yaman tak datang, Sayyidina Umar mendapati, dia ni tak datang. Kenapa Hudzaifah tak datang? Dia duduk rumah, dia tak nak datang sembahyang untuk solat jenazah. Maka Sayyidina Umar tahu bahawa yang disolatkan itu adalah golongan munafik, tuan-tuan. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran yang kita bincangkan tadi. Ya. Baik. Apa lagi tuan-tuan yang kita boleh bincangkan? Panjang sebenarnya. Ya, dalam ayat ni juga cerita tentang kelebihan jihad fi sabilillah. Orang munafik tidak suka berjihad di jalan Allah. Mereka cari alasan. Mereka nak senang saja. Manakala ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa mereka yang berjihad fi sabilillah ini, maksudnya mereka mendapat ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang mengutamakan akhirat. Ya, jihad fi sabilillah, ikhlas kerana Allah, dia mengutamakan akhirat. Bukan mereka mengutamakan
dunia semata-mata. Pasal apa? Tak apalah mereka mati, tinggalkan anak isteri, tinggalkan tanah, tinggalkan harta. Pasal apa? Mereka nak kejarkan akhirat nanti. Itu hakikatnya. Bahkan mereka tinggalkan dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang tidak ada tolok bandingnya, tuan-tuan. Ini kelebihan mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Dah 40 minit bercakap dah ni, ya. Tekak kering bulan puasa ni, penat juga rasanya, ya. Baik. Ya. Baik, ayat 77, kita langkah-langkah, kita ambil poin yang penting sajalah, ya. Bagaimana semenjak Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ya, pada tahun kedua disyariatkan untuk berperang. Ya. Ayat 71 menceritakan bagaimana para sahabat terkejut, yang mana Allah perintahkan supaya berperang apabila mereka diserang ataupun diajak berperang oleh golongan kufar. Ya. Dan ada para sahabat kata, janganlah berperang, takut berperang, kami tak nak berperang, kami takut, dia takut mati dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sesungguhnya takut nak tinggalkan dunia ni, bahawa dunia ini benda yang kecil. Ya, ke akhirat itulah selama-lamanya ganjaran yang lebih besar. Maka Allah memberi pesan pada para sahabat pada ayat yang ke-77, cerita jangan takut. Mereka takut sangat nak mati dan sebagainya. Allah kata perang ni ganjarannya sangat besar. Imbalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sangat besar. Sehingga kan janganlah kamu takut untuk tinggalkan dunia ini. Padahal ya, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wala tudlamuna. Disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia kata katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat, kesenangan dunia hanyalah sedikit sangat dibandingkan dekat akhirat, khairun, lebih baik, lebih besar. Kalau kita kata nak dapatkan banglo, rumah tu nak kena bayar 20 tahun, 30 tahun bayar hutang nak dapatkan banglo tu, tuan-tuan, sebulan bayar 4,000 dan sebagainya. PKP ni lagilah tak ada duit. Dekat akhirat dengan kita beramal soleh, Allah bagi banglo berapa banyak kita nak. Istana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan. Ya, maka dekat akhirat. Maka jangan takut kalau nak berperang. Kalau mati berbaloi, Allah Subhanahu Wa Taala kata asalkan ikhlas, dekat akhirat Allah bayar dengan begitu tinggi sekali, tuan-tuan, ya. Yang mana Nabi SAW dalam ayat yang ke-78, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan macam mana bahawa kalau kamu takut mati, kamu akan mati juga, ya. Yalah, wala kuntum fi burujin musyayyadah. Kamu akan mati. Kalau kamu tak mati dalam peperangan, kamu akan mati di tempat-tempat lain, walaupun kamu duduk di dalam benteng yang sangat keras. Benteng yang sangat kukuh, yang mana kalau kata kebal langgar pun tak lut, tuan-tuan. Kalau bom nuklear tembak dekat dinding kita tu, benteng takkan pecah, kita selamat. Ya. Tapi kalau Allah kata nak mati, malaikat maut dia tak kira, dia masuk juga, tuan-tuan. Itu. Ya. Jadi jihad fi sabilillah lah. Kita sekali tak ada jihad. Nanti kalau satu hari ada jihad, kita jangan rasa takut. Ya, pasal apa? Ya, terutama saya lah, ini motivasi saya juga. Sebab apa? Saya cakap senang. Tapi kalau masuk dalam situasi ada peperangan, adakah saya ni akan jadi orang yang kuat seperti sahabat? Ataupun saya lah orang pertama sekali menyeruk? Ya, tak tahu juga. Ya. Saya iman lemah. Yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kuatkan iman kita. Seperti mana kuatnya iman para sahabat. Dan bila ayat 77 dan ayat 78 ini dibacakan para sahabat yang takut tak nak berperang, mereka menjadi berani. Pasal apa? Iman yang kuat mereka kepada Allah dan iman yang kuat mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam ayat ini juga, dalam ayat yang kita baca tadabbur tadi, ceritakan tentang bagaimana Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ya, dia berbalik kepada apa yang diingkari oleh Bani Israel ataupun Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Madinah. Ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Patutkah mereka yakni bersikap tidak mahu memikirkan isi Al-Quran, terutama golongan Bani Israel ataupun Yahudi itu sendiri. Kalau Al-Quran itu datang daripada orang lain, pasti ada percanggahan, perselisihan yang sangat banyak. Contoh tengok pada Old Testament, New Testament, ya, yang
yang dimiliki oleh golongan Nasrani, kita buka kitab Taurat, ada banyak percanggahan. Yang mana orang-orang Kristian kata bahawa kitab Taurat dan Injil ni dia bukan kitab hukum hakam. Tak ada hukum hakam, cerita sejarah saja tuan-tuan. Ya, sedangkan Al-Quran itu hukum hakam ada, akidah ada, sejarah ada, semua komplit, akhlak, ya, tazkiyatun nafs ataupun tasawuf, semua ada lengkap tuan-tuan. Ya, bahkan ya walaupun fakta ini tidak disepakati oleh ulama-ulama tafsir, ya, bahawa tapi ada sebagian ulama mengatakan fakta sains pun ada, walaupun ditolak oleh sebagian ulama, tapi kita tak nafikan kalau benda itu yang berkait rapat dengan fakta sains, ya, boleh kita kaitkan dengan i'jazul Quran ataupun mukjizat Al-Quran, yang mana fakta sains itu sudah disepakati oleh para saintifik bahawa inilah berlakunya. Contohnya teori fotosintesis, dia keluarkan karbon, dia keluarkan oksigen, kita keluarkan karbon, saling memerlukan udara tu. Kalau itu sudah disepakati dan teori itu tidak boleh dirubah, memang statik macam tu, itu tak apa. Ya, kita boleh kaitkan dengan Al-Quran. Tapi kalau teori-teori yang terdedah dengan kritikan, teori-teori sains yang boleh berubah-ubah pada masa akan datang, maka jangan kita kaitkan dengan Al-Quran. Itu yang sebagian ulama menolak, maksudnya dia kata jangan kaitkan saintifik dengan Al-Quran, pasal apa? Boleh terdedah dengan risiko. Kalaulah kita kata teori itu diiktiraf pada zaman sekarang, tiba-tiba berubah pada 5 tahun akan datang. Ya, kita pula kata, nanti ada orang kata, tengok ni, teori sains, ya, Al-Quran bertentangan dengan teori sains, kita pula nak kena. Dulu kena, sekarang tak kena pula. Nampak tu, ya. Tapi boleh nak dikaitkan sains dengan Al-Quran, tetapi fakta yang statik, yang tidak akan berubah sampai bila-bila dan ia disepakati oleh sains, maka bolehlah kita nak kaitkan dan sebagainya, ya. Kalau tidak akan merisikokan, akan memalukan kita sendiri. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Al-Quran, kalamullah, kalam yang tulus daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada baki masa dalam tempoh yang 5 minit dan seterusnya saya lompat-lompat mana yang penting lah. Ini pun dalam masa sejam kita tak dapat nak bincangkan semua, tapi tak dapat bincangkan semua, kita dapat bincang sedikit pun alhamdulillah, perkara yang baik. Antara yang ditekankan, antara yang dibacakan tadi, itu tadabbur yang perlu kita lihat, yang mana orang kafir ni tuan-tuan, tak kiralah bila-bila zaman Nabi Adam ke sampailah zaman Nabi Musa, Isa, ya, dan begitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini mengharapkan kita jadi macam seperti mereka. Kita ni kalau tak ikut mereka, mereka takkan redha. Disebutkan waddu law takfuruna kama kafaru, ya, fatakununa sawa'a. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa orang kafir, ya, mengharapkan kita menjadi kafir seperti mereka juga, supaya kita dengan dia sama. Mereka tak nak kita lebih, walaupun mereka tahu kita berada di jalan yang sangat benar. Banyak kali kalau kita tengok street debate, ya, antara Muslim dekat British Muslim dekat UK, ya, dengan orang bukan Muslim ataupun golongan atheist, golongan liberal yang berdebat dengan golongan mereka ni tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tengok rata-rata perdebatan, memang saya tengoklah bukan bias, tapi mereka kalah. Even yang Kristian datang berdebat pun kalah, yang atheist datang berdebat pun kalah, yang liberal, yang golongan LGBT pun kalah, tuan-tuan. Kelakar lah tengok golongan LGBT kan, dia kata, kenapa nak halang lelaki kawan lelaki, perempuan kawan perempuan? Islam kata itu larangan agama kami dan ia bertentangan dengan fitrah. Oh, tak ada itu tak ada salah, itu tak bertentangan dengan fitrah. Kalau dah nalurinya itu cenderung pada lelaki, apa salahnya? Biarlah lelaki kawan lelaki. Maka ada orang Islam tu yang pakar debat, dia kata, kalau macam tu boleh tak? Ya, kalau boleh tak, kalau engkau kahwin dengan mak engkau, ataupun adik-beradik kahwin adik-beradik, boleh tak? Dia kata, ataupun adik-beradik lelaki dengan adik-beradik lelaki homoseks. Oh, itu tak boleh. Apa tak boleh pula? Ya tak? Ya tak? Oh, itu tak patut. Dari segi kesihatan tak kena. Kalau anak kahwin dengan mak, kesihatan tak bagus. Kalau dari segi sudut adik-beradik kahwin lelaki, dari segi genetik tak bagus untuk kesihatan. Dan orang tu kata lagi, sama juga homoseksual pun tak sihat juga. Lagi teruk, lagi terdedah dengan penyakit sifilis, penyakit AIDS dan sebagainya. Oh, ya, jadi tetap degil juga, tak nak terima kebenaran.
mereka tetap juga tak mau terima kebenaran. Mereka tahu Islam ni agama yang benar, tapi mereka tetap tidak mahu menerima agama Islam. Dan mereka mengharapkan supaya kita ikut jalan mereka. Dan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, jelas mereka mengharapkan kita ikut mereka. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sama sekali sehinggalah kamu betul-betul mengikuti jalan mereka. Tapi ayat ini menunjukkan bahawa jangan sekali kita terpengaruh dengan golongan kufar yang tidak mahu kita ni menghayati pengajaran Islam. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fala tattakhidhu minhum awliya'a. Jangan sekali kamu menjadikan mereka sebagai orang teman rapat, aulia, sebagai kekasih kamu, sebagai mandat untuk membimbing kamu. Jangan. Wala fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Ya. Jangan kamu ambil, kecualilah kalau dia sudah berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Asal dia ni kapiak, ya, sembah patung dan sebagainya. Jangan ambil sebagai, dia akan jadi pemimpin kami, dialah prime minister kami, dialah menteri kami. Jangan. Salah apa? Walaupun dia baik tapi dia takkan redha dengan Islam, tuan-tuan. Kecuali Allah kata sehinggalah dia sudah berhijrah ke sabilillah. Yang kapiak tadi masuk Islam, barulah kita boleh angkat dia sebagai pemimpin. Sebab tu tak kira apa bangsa sekalipun, asalkan dia Islam yang baik, dia jadi pemimpin. Hatta kalau dia Cina sekalipun, bangsa Cina, bangsa India, ya, memang tak ada darah Melayu sekalipun, tapi Islamnya bagus, membela Islam, memang layak jadi pemimpin Islam. Itu, ya. Itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itulah kita sebutkan dalam antara ayat tadabbur juga disebutkan tentang larangan kita membunuh secara muslim. Bersama muslim, tak boleh orang muslim membunuh orang muslim yang lain. Itu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-92. Ya. Tak boleh membunuh golongan kafir yang berada di bawah pemerintah Islam, di bawah fi dhimmatil mu'minin. Maksudnya orang bukan Islam tetapi di bawah naungan pemerintah Islam, yang bayar jizyah, yang taat pada pemerintah Islam. Tak boleh bunuh, haram hukumnya. Kalau kita bunuh dengan sengaja, hukumnya adalah hudud, qisas, dibunuh dengan ataupun dibalas dengan hukum qisas juga. Tapi dalam ayat 92 menyebutkan kalaulah kita membunuh tanpa sengaja, dia ada hukum hududnya, iaitu kena bayar pampasan. Contoh, kalau kita bawa kereta dengan kelalaian kita, langgar orang Muslim ataupun langgar orang kafir yang berada di bawah pemerintah Islam, maka dia mati. So kita tu menyebabkan dia mati bukan kita sengaja nak langgar dia, tapi disebabkan kita cuai, tak ikut undang-undang undang-undang jalan raya. Patut laju 110 km sejam, dia bawa 140. Dia langgar orang, meninggal orang tu. Itu bunuh tanpa sengaja, maka dia kena bayar diah ataupun kena bayar pempasan kepada ahli keluarga dia. Ya, iaitu dengan membebaskan. Maksudnya maksudnya dia kena bebaskan. Dia kena bebaskan hamba sahaya dan kena bayar berapa pampasan. Dia kena bayar berapa ekor unta dia kena bayar. Adalah perbincangan disebutkan oleh para ulama. Berapa unta dia kena bayar saya lupa dah dalam kitab fiqh. Dulu saya disebut. Ya. Begitu juga kalau kita bunuh golongan kafir yang berada bawah pemerintah Islam bukan sengaja, maka kena bayar pampasan. Pampasan apa? Kena bayar berapa ekor unta, ya, ataupun tak boleh unta, kambing dan lembu dan sebagainya dengan jumlah yang banyak, mahal lah. Ya. Lepas tu bebaskan seorang hamba sahaya. Tapi kalau tak mampu nak bebaskan hamba sahaya, apa yang patut dia buat? Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Itu adalah apa rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa yang sangat terhad, tak dapat kita nak bincangkan semua sekali. InsyaAllah untuk perbincangan yang seterusnya dalam surah An-Nisa juga, kalau 102 ni turunnya ayat salatul khauf, iaitu ketika peperangan, solat dalam peperangan, iaitu ketika berjaga-jaga tu, bagaimana etika. Ya, di semua ada disebutkan dalam etika dalam kitab-kitab fiqh. Ya, semua disebutkan dalam ini, ya. Jadi tak sempat kita nak bincang secara detail. InsyaAllah kita bincang sekadar yang kita mampu, yang mana insyaAllah untuk yang penjelasan seterusnya, terutama daripada surah Al-Ma'idah, kita serahkan kepada penceramah untuk keesokan hari lah. Wallahualam, saya tak tahu siapa tu. Jadi insyaAllah saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada
kepada diri saya sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang sudi mengikuti kelas pengajian saya pada pagi ini, iaitu Tadabbur Al-Quran. Dan terima kasih kepada ARG Kuala Lumpur dan Selangor atas peluang yang diberi kepada saya. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Mohon maaf, yang baik hanya daripada Allah, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.